sepatutnya kita dah sampai satu tahap yang begitu besar, yang begitu tinggi, iaitu menilaikan Islam itu dengan aspek yang lebih besar. Bukan kadar-kadar kita kata macam anak-anak kita hari ni acuh tak acuh dengan Islam. Kadang-kadang nak bercakap Islam pun tak berani. Kerana apa? Takut bimbang bila mana bercakap tentang Islam, maka orang akan anggap kita ni ekstrim. Hari ini dilabelkan orang yang bercakap tentang Islam ini adalah orang yang terlampau ekstrim, ganas sangat. Bercakap tentang hukum hudud, bercakap tentang hukum-hukum Islam ini dilabelkan dengan label-label yang sedemikian. Jadi muslimin muslimat dirahmati oleh Allah. Malam tadi satu forum perdana di Masjid Ubudiyah, saya juga pengusinya. Kita bincang berkenaan dengan pemikiran Islam yang disebut oleh Al-Fadil Datuk T. Azamuddin. Bagaimana dia kata hari ini di negara Mesir telah diwartakan mana-mana orang kata apa, khatib yang membaca khutbah tidak boleh mendoakan laknat kepada Yahudi, sebaliknya mendoakan supaya Allah Ta'ala memberi hidayah kepada Yahudi. Tuan-tuan, ini di antara perkara-perkara yang cuba dirosakkan oleh Yahudi, Nasrani ke dalam pemikiran orang Islam, sehingga kan nak berkatakan tentang Islam secara syumun, nak berkata Islam secara lebih luas, maka disekat sedikit demi sedikit sehingga menggambarkan Islam itu terlampau kecil, tuan-tuan. Jadi insya-Allah bagi memulakan bicara kita pada malam ni, saya dengan ini menjemput Al-Fadil Ustaz Syahri Azman selaku ahli panel kita yang pertama untuk bercakap atas tajuk yang diberikan insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ad-dina yusrun wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah, fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhah wa syai'in minad duljah. Rawahul Bukhari. Terima kasih kepada pengurusi majlis, sahabat ahli panel yang datang daripada jauh, yang berhormat Ustaz Ni Abdul bin Ni Abdul Aziz selaku ahli jawatan kuasa PAS Pusat, seluruh jawatan kuasa, seluruh yang bertanggungjawab untuk mengadakan forum ilmu kita pada malam ini, saudara-saudara, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk membicarakan tajuk ini, Islam itu mudah dan jangan ambil mudah, dan jangan permudah-mudahkan, bermudah-mudah dengan Islam itu sendiri. Maka saya mulakan dengan peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab yang disebut oleh Imam Bukhari dalam kitab dia, ad-dinu yusrun. Agama Islam ni sebenarnya mudah saja, dan dia bawa datang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, inna ad-dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini mudah, tak payah pun. Dari sudut akidahnya, dari sudut ibadahnya, dari sudut muamalahnya, dan semua sudut Islam ini mudah sesuai
dan boleh diamalkan oleh kita umat Islam hari ini dan sampai bila-bila. Bila sebut Islam itu mudah, maknanya kita mudah beramal dengan Islam yang sebenarnya. Bukan nak suruh kita ambil mudah dan bermudah-mudah. Kalau nak kira zaman kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam datang untuk menyempurnakan agama-agama samawi yang dulu. Orang dulu barangkali payah pada kita. Dia nak semayang, tak boleh melainkan di masjid, kena cari masjid dulu. Ada pula sekumpulan Bani Israel, syarat dia nak bertaubat, kena bunuh dulu, baru Allah terima taubat. Kan payah tu. Tapi sekarang tidak. Agama Islam yang datang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah agama yang sangat mudah untuk diamalkan oleh kita umat Islam apa zaman pun kita berada. Kita tak boleh beralasan zaman moden hari ini dengan teknologi yang ada, maka kita payah untuk beramal dengan Islam. Tak boleh. Sebab Islam ini dia tidak datang untuk mencelakakan siapa-siapa, untuk menyusahkan kita, tidak. Allah pun sebut dalam Quran, apa ni, wama anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tak turunkan Quran kepada kamu wahai Muhammad untuk bawa kebinasaan, untuk mencelakakan kamu, tidak. Tapi Islam ini untuk menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Sebab tu Nabi kata inna dina yusun, agama itu sangat mudah dalam semua sudut. Akidahnya sesuai dengan pemikiran akal yang diberi oleh Allah. Dari sudut ibadahnya, tak boleh semayang berdiri, semayang duduk. Tak boleh semayang duduk, semayang isyarat. Tak boleh isyarat pun tak boleh ustaz. Mata nak gerak pun tak boleh, contoh. Yang tu kena panggil adik-beradik ya. Kena bersedia. Kita musafir, boleh jamak, boleh kasar. Puasa Ramadan wajib asalnya. Tapi yang wajib pun ada longgar lagi. Kita tak larat sakit, Allah mudahkan, tak apa, tinggal kamu qada waktu kamu sihat. Banyak lagi lah ya. Islam itu datang mudah ya, untuk diamalkan. Tetapi jangan ambil mudah. Bermudah-mudah dengan apa yang telah diwajibkan. Contohnya, tak apa tinggal, tak boleh. Bermudah-mudah dengan apa yang telah diharamkan. Kita buat sambil lewa, tidak mengharamkan apa yang Allah telah haramkan, tak boleh. Sebagai contoh tuan-tuan, yang terbaru tuan-tuan pun pergi haji, pergi umrah, pergi ke mana-mana, nak beli tiket kapal terbang mas. Rupa-rupanya baru kita tahu lepas 50 tahun ni, tiket kapal terbang mas yang kita beli automatik dia charge arak. Kita pergi haji, beli tiket kapal terbang mas, automatik kita bayar duit arak. Ini kenyataan daripada Timbalan Menteri Pengangkutan dalam Parlimen yang berhormat Ustaz Ni Abdul hadir barangkali tuan. Statement daripada kementerian, dan dia buat pengakuan sampai sekarang dia tak ubah. Kita hantar memorandum supaya kena ubah dasar yang ada dalam pengurusan mas, dia tak ubah lagi. Dia bagi pening kita, dia pergi lantik pula CEO orang luar. CEO mas yang terbaru yang akan bermula 1 Januari ini orang Jerman. Saya tak tahulah gaji dia berapa. Ada kata ratus ribu. Wallahu alam sebulan. Nanti. Ini dia panggil bermudah-mudah dengan agama dalam perkara yang telah Allah qat'ikan haramnya. Arak haram. Tuan-tuan, tak ada khilaf di kalangan ulama. Nabi pun kata al-khamru ummul khaba'ith. Arak itu dia panggil ibu kepada segala maksiat. Sebab tu Nabi laknat 10 orang yang terlibat dengan arak ni. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyaratan. Rasulullah laknat. Dia pun jawab, dia kata Rasulullah je laknat.
Bukan Allah laknat, jangan bermudah-mudah. Ini pun bermudah-mudah juga tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau Rasulullah laknat, Allah lah laknat tu. Rasulullah laknat dalam perkara arak ni 10 orang yang terlibat. Asiraha, pembuat arak, pemerahnya dulu pakai perah, sekarang tak perah, pakai kilang. Hak kita peliknya hak pergi rasmi kilang arak tu pula orang Melayu Islam. Ni asiraha, tukang perah, tukang buat arak. Yang kedua, saya laju tuan-tuan. Yang minta supaya diperah, termasuk yang bagi lesen, minta supaya arak diproses. Dia tak ada kilang, tapi dia ada jenama, anchor, kasbet. Dia bawa hang buat ni. Tolong buat. Dilaknat. Yang ketiga, syaribaha, yang meminumnya. Anak orang Melayu lah ni tuan-tuan, bukan sekadar minum. Dia boleh bertanding macam mana nak sediakan arak, dapat nombor 1. Tahun 2005 kita tak lupa bagaimana pesta terbuka di Genting Highland. Anak orang Melayu. Berapa ramai anak orang Melayu yang kerja di disko dan sebagainya. Yang keempat, yang memikulnya, yang membawanya, dia tak minum, dia angkat letak atas lori, laknat. Yang kelima, yang order, laknat. Yang keenam, yang tukang bagi minum. Anak gadis kita kerja di disko, tukang tuang. Pramugari kita, dia tak pasal tuang. Allah tuan-tuan. Syarikat penerbangan antarabangsa, bila kita lihat tuan-tuan, dia ada arak, tapi dia charge lain. Dia tak charge di tiket itu. Kita dah bermudah-mudah dengan Islam pergi charge. Kerana apa? Menteri kata kerana nak ra'i. Nak ra'i orang bukan Islam naik kapal terbang. Allah tuan-tuan. Banyak lagi syarikat kapal terbang yang antarabangsa yang maju daripada emas, yang tak ada arak. Tak ada arak. Syarikat kapal terbang Brunei tak ada. Saudi Arabia tak ada. India penerbangan domestik tak ada. Pakistan Airlines tak ada lah. Maju pun, tapi emas tahun 2011 dia rugi 2.5 bilion. Lepas tu dia rugi ratusan juta. Ni lantik pula. Jadi saya lihat tuan-tuan, bukan sekadar pengurusannya tidak betul, tetapi keberkatannya ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan payah pun untuk membuat satu polisi baru, hanya cukup dengan arahan daripada menteri. Tetapi menteri bermudah-mudah dengan Islam, akhirnya dia tak tegas dalam isu ini. Jangan silap tafsir, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah, dengan kita bermudah-mudah dengan perkara yang diharamkan oleh Allah. Lepas tu Nabi sambung hadis ini, dia kata walay yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidaklah seseorang kamu berlebih-lebihan dalam perkara agama, melainkan agama akan mengalahkannya. Agama ni tuan-tuan sederhana saja. Yang wajib buat, jangan sampai kita paksa diri sehingga akhirnya kita jemu dan kita letih. Jangan. Kita pun baca kisah bagaimana 3 orang sahabat yang bertemu dengan Aisyah. Dia kata Nabi tak apalah, amalan dia kadang dia bangun malam, lepas tu dia tidur. Dia maksum, Allah dia tak ada dosa. Kita manusia biasa yang ada dosa. Kita kena buat amalan lebih daripada Rasulullah. Seorang pun kata, aku nak bangun malam, tak nak tidur langsung. Agak-agak boleh tahan lama mana tuan-tuan? Bangun malam tak nak tidur, tahanlah 3 hari, lepas tu berhenti terus. Ni yang kata jangan melampau, jangan berlebih-lebih, jangan menyulitkan diri dalam amalan dalam agama, nanti agama akan mengalahkan kamu. Itu maksudnya. Seorang kata, aku nak bangun malam, aku tak nak tidur-tidur. Manusia ni sifat dia ada mengantuk.
Seorang lagi kata apa? Aku nak puasa tak nak tinggal langsung. Tiap-tiap hari nak puasa. Allah. Tak kiralah orang masak. Marilah di hidangan apa pun. Dia tak berdegih tuan. Kambing ke, lembu ke, Allah. Pasal apa? Dia nak puasa sepanjang hari. Seorang lagi, yang ni lagi teruk. Aku tak nak menikah. Ada hak tak nak menikah sini? Hak menikah dah pun nak menikah lagi. Seorang lagi kata, aku tak nak menikah, aku nak ibadah ya. Nabi marah belaka tiga-tiga ni. Dia kata, di kalangan kamu tiga orang ni, hak paling alim, paling takwa akulah. Aku bangun, aku tidur. Aku puasa, aku berbuka. Dan aku bernikah. Ni. Jadi Islam ajar, wala yushaddad din ahadun illa ghalabah. Tidaklah seseorang itu berlebih-lebihan dalam perkara agama, melainkan agama akan mengalahkannya. Habis kena buat macam mana? Nabi ajar 4. Pertama, fasaddidu. Lazimkan, istiqamahkan diri kamu dalam beramal dengan agama. Yang wajib buat, yang sunat kita tambahkan. Tanpa kita melampau-lampau dan tanpa kita mengurangkan. Mutawassitah, yang ini dia panggil pertengahan. Istiqamah dengan yang wajib dan cuba tambahkan dengan yang sunat. Fasaddidu, kata Nabi SAW. Yang kedua, waqaribu, dan hampirkan. Tuan-tuan, kalau kita tak boleh nak buat sampai sesempurnanya, kita buat yang hampir kepada sempurna. Islam macam itu. Sembahyang witir sepatut buat 9. Kita tak gerak nak buat 9. Pasal apa? Lutut longgar. Tak apa, buat hampir pada 9, 5. Tak mampu juga 5, buat 3. Paling komen 1. Cuba, waqaribu, hampirkan. Nabi kata, puasa yang paling baik, 3 puasa sunat, 3 kali sebulan. Itu yang sempurna, paling baik, 3 kali sebulan. Kita tak mampu 3 kali. Hampir pada 3 kali, apa dia? 2 kali. Tuan-tuan kiaslah, waqaribu, hampirkan amalan kita kepada yang sesempurna mungkin. Yang sempurna, alhamdulillah. Boleh puasa Isnin dan Khamis. Istiqamah, ada orang dia boleh wajibkan tuan. Yang ni kelebihan dia. Tapi tak payahlah wajibkan. Allah tak wajibkan, kita nak wajibkan. Yang ni yang dipanggil wala yushaddad din. Jangan kita menyulitkan diri dalam perkara agama. Kita tak boleh puasa Isnin Khamis. Kita boleh Isnin sahaja. Isnin sahaja dah hampir dah tu. Waqaribu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan bermudah. Aurat mesti tutup. Contoh wajib tutup aurat. Pakailah, dia nak tengok orang berpesien juga. Pakailah, tapi jangan sampai melampaui, bermudah-mudah sampai melekat, sampai menampakkan tubuh. Jangan. Ada yang lebih bermudah-mudah sampai tak payah bertudung. Yang ni lagi teruk. Tak boleh nak bertudung labuh, pakai tudung hampir labuh. Itu dia panggil waqaribu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beramal dengan agama. Yang ketiga kata Nabi, wa abshiru, bergembiralah kamu dengan rahmat yang Allah beri hasil daripada kamu istiqamah dalam melazimkan diri beramal dengan agama tanpa min duni ifratin wala tafritin, tanpa melampaui dan tanpa bermudah-mudah, pertengahan. Dan akhir sekali, untuk memastikan kita istiqamah dengan amalan agama kita, tuan-tuan, kita dengan diri kita sahaja kita tidak mampu. Kebergantungan kita dengan Allah itu yang paling penting. Nabi kata, wasta'inu, minta tolong dengan Allah pada 3 waktu. Wasta'inu bil ghadwah war rauhah
wa syai'im minad duljah. Kata Nabi, mintalah tolong dengan Allah. Dalam kita beramal ini, kita berkebergantungan kita dengan Allah sangat penting. Kita pun diajar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta dengan Allah. Pertama pada waktu bil ghadwah, pada waktu awal pagi, bermula dengan subuh. Subuh untuk kita bangun. Yang lelaki pergi sembahyang jamaah. Jangan bermudah-mudah. Tak apa, sunnah muakkadah je, tak pergi. Padahal tak ada uzur pun. Dah bangun dah. Dah dengar dah orang azan. Kita pun lambat ni. Bilal qomat. Sikit lagi lah. Tawar-menawar dengan tidur tuan-tuan. Sikit lagi kita tidur terus. Sedar-sedar 7 suku habis subuh. Jangan. Tuan-tuan, di awal pagi kita dah serahkan diri kepada Allah. Minta tolong dengan Allah dalam semua perkara. Warauhah, dan bermula petang sampai ke malam kita minta tolong dengan Allah. Dan di hujungnya kata Nabi, kamu kena guna masa wa syai'im minad duljah. Sedikit masa kamu guna, tinggalkan tempat tidur, bangun malam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dulu, tuan-tuan, bangun malam munajat pada Allah. Tak boleh setiap hari. Yang ni dia panggil takut kita memang tak boleh. Jangan melampaui dia panggil. Jangan menyulitkan diri. Tak mampu setiap hari. Jarang orang mampu setiap hari. Tapi kita tak nafikan ada orang boleh. Kita tak boleh macam dia contoh. Tapi kita berusaha nak jadi macam si Fulan. Yang ni kena. Yang dikatakan tadi, kita tak boleh macam dia. Kita waqaribu. Kita hampirkan diri jadi macam dia. Tak boleh bangun setiap malam. Kita bangun sebulan sekali. Buat istiqamah sebulan sekali. Lama-lama kita dah jadi adat, dah jadi biasa. Tak bangun rasa tak sedap, akhirnya terbangun sendiri. Akhirnya kita boleh tambah 2 kali sebulan. Jangan buat drastik. Aku nak buat tiap-tiap malam. Sekali buat dia rasa seronok, lalu dia nak buat tiap-tiap malam. Akhirnya dia tinggal terus 3 tahun. Yang ni yang tak digalakkan dalam agama. Jadi tuan-tuan, agama ni sebenarnya inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Dalam semua perkara saya sebut tadi, akidahnya, ibadahnya, termasuk dalam perkara hukum. Cuma kita yang memayahkan diri untuk memahamkan Islam. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, kata Allah. Aku tak pernah jadikan agama ni susah untuk kamu untuk beramal dengannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ni tuan-tuan, dia nak wajibkan sesuatu, dia sangat tahu bahawa kita mampu melaksanakannya, insya-Allah. Itu sebagai muqaddimah, wallahu alam.